Kegiatan penyeludupan barangan bukanlah satu isu yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat di negara ini. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, seludup membawa maksud perilaku membawa barangan atau manusia yang dilakukan secara haram dan bersembunyi. Kegiatan ini lazimnya dilakukan secara berkumpulan dan terdapat dalam utama kerana skala penyeludupan bukanlah melibatkan jumlah yang kecil. Penyeludupan yang berlaku bukan sahaja melibatkan barangan tempatan, bahkan juga barangan daripada Thailand, Singapura dan Indonesia. Antara penyeludupan barangan yang sering diseludup seperti rokok, minuman keras, gula dan minyak masak. Mereka yang terlibat dengan kegiatan penyeludupan ini juga dilihat sebagai licik kerana mereka menggunakan pelbagai taktik bagi mengaburi pihak berkuasa untuk mengesan kegiatan mereka. Sebagai contoh, sumber Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada tahun 2021 menyatakan bahawa taktik yang digunakan oleh mereka untuk menyeludup jutaan kotak rokok dari Malaysia ke Singapura adalah tidak masuk akal. Hal ini kerana mereka akan meleraikan dahulu komponen kenderaan atau membuka dinding kontainer untuk menyembunyikan ribuan kotak rokok di dalamnya. Isu yang berlaku ini dilihat telah memberikan kesan terhadap beberapa nilai teras keselamatan negara, iaitu kedaulatan dan keutuhan wilayah, kestabilan sosio dan politik serta keutuhan ekonomi. Selain itu juga berdasarkan kelompok keselamatan iaitu keselamatan tradisional dan keselamatan bukan tradisional, kegiatan penyeludupan barangan telah diklasifikasikan sebagai keselamatan bukan tradisional. Hal ini kerana keselamatan bukan tradisional adalah ancaman-ancaman baru yang bukan tradisional seperti ancaman dalam aspek ekonomi yang mampu meruntuhkan keselamatan dan kedaulatan negara, termasuk juga isu pelanunan dan pendatang tanpa izin. Yang seterusnya kita akan lihat pula kepada kesan isu penyeludupan kepada negara kita. Kesan daripada isu penyeludupan yang kita dapat lihat ialah kerugian ekonomi. Negara coba untuk mengenakan cukai kepada barangan tertentu seperti rokok dan minuman keras, serta banyak lagi sebagai satu cara untuk menjana keuangan dalam negara. Namun demikian, terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab pula melakukan jenayah penyeludupan agar tidak dikenakan cukai yang mahal dan tinggi. Dalam berita harian terdapat menyatakan kebanyakan rokok yang tidak sah di pasaran serta telah menyebabkan kerugian cukai sebanyak 5 hingga 6 bilion setahun. Selain itu, kesan daripada isu penyeludupan adalah galakan jenayah terancang. Sebuah penyeludupan ini akan melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bagi kedua-dua negara, dan ini akan menyebabkan mereka saling bekerja sama dan melakukan komplot untuk menjayakan jenayah penyeludupan dan memungkinkan mereka melakukan jenayah yang lebih berbahaya lagi. Dan ini akan menyebabkan kedaulatan dan keutuhan wilayah terancam dalam negara kita karena penyeludupan ini dilakukan dengan melewati sempadan negara. Untuk yang terakhir ialah peningkatan produk yang tidak berkualiti dan mampu menyebabkan masalah kesehatan dalam kalangan rakyat. Barangan yang tidak sah adalah murah dan menyebabkan permintaan banyak daripada masyarakat, dan itu akan menyebabkan peningkatan barangan yang tidak berkualiti. Apabila semakin meningkat, kesehatan masyarakat juga akan terjejas karena barangan-barangan ini masuk dengan tidak menjalani saringan dengan sah daripada kerajaan negara. Tidak dinafikan lagi bahawa isu penyeludupan barangan merupakan satu isu yang telah mengancam keselamatan negara. Oleh hal yang demikian, langkah penyelesaian perlu dah diambil oleh pihak kerajaan terutamanya untuk memastikan isu ini dapat dibendung dengan segera. Langkah yang perlu diambil ialah dengan mengetatkan kawalan di bahagian sepadan. Umum mengetahui bahawa isu ini sering berlaku antara negara Malaysia dengan negara jiran seperti Thailand dan juga Indonesia. Oleh hal yang demikian, dengan pelaksanaan langkah ini, barangan yang diseludup masuk ataupun diseludup keluar dapat dikesan dengan cepat oleh pihak penguatkuasa. Selain daripada itu, lorong-lorong tikus ataupun tempat-tempat rahsia di kawasan sepadan yang dijadikan sebagai tempat operasi penyeludupan juga dapat dikesan oleh pihak penguatkuasa. Yang kedua adalah peranan pihak penguatkuasa perlulah diperkasakan lagi. Pemerkasaan ini boleh berlaku dalam dua aspek, iaitu aspek yang pertama iaitu peranan. Peranan ini bermaksud pihak penguatkuasa perlulah memahami peranan masing-masing supaya peranan yang dilaksanakan mereka dapat memastikan bahawa penurunan kes dalam isu penyeludupan barangan boleh berlaku. Dan yang kedua adalah aspek integriti, di mana pihak penguatkuasa perlulah menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh integriti dengan memastikan mereka tidak mengambil rasuah daripada pihak-pihak penyeludup yang cuba menyeludup masuk barangan ke dalam negara kita. Dan yang terakhir ialah langkah yang perlu diambil ialah dengan menjalinkan perjanjian persefahaman dengan negara luar.
Hal ini kerana isu penyelundupan barangan dianggap sebagai sebuah jenayah yang melintasi sempadan kerana ia melibatkan banyak negara. Oleh hal yang demikian, dengan perjanjian persefahaman ini, maka kedua-dua negara boleh bekerjasama untuk memastikan bahawa isu ini tidak berlaku dalam negara mereka. Antara cabaran daripada isu penyelundupan adalah pengawalan sempadan dan bentuk geografi. Kawasan perairan sempadan Malaysia dan negara lain telah dijadikan sebagai laluan utama untuk membawa barang yang diseludup dan banyak laluan tikus yang memudahkan pengangkutan masuk barangan seludup dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Kawasan hutan yang menjadi sempadan yang panjang ditambah lagi dihubungkan dengan laut menyebabkan terdapat banyak laluan tikus di kawasan sempadan negara. Selain itu, masalah daripada kekurangan anggota di bahagian penguatkuasaan di kawasan pengawalan sempadan yang telah ditetapkan. Seterusnya, cabaran berkaitan dengan kerjasama antarabangsa. Kerajaan harus berhadapan dengan cabaran dari aspek perbezaan ideologi atau undang-undang negara yang terlibat dalam kerjasama antarabangsa. Pihak penguatkuasaan dan pasukan keselamatan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka untuk merampas barangan yang diseludup kerana terikat dengan undang-undang perairan antarabangsa. Hal ini adalah untuk menjaga dan menghormati undang-undang negara jiran serta mengelakkan perselisihan faham daripada negara yang bersempadan yang akan membawa kesan kepada kerjasama antarabangsa. Akhir sekali, cabaran yang harus dihadapi adalah rasuah. Isu ini masih berlanjutan apabila penyeludup menggunakan orang dalam, yaitu pihak ketiga yang telah dirasuah bagi mengelakkan perbuatan mereka disyaki pihak berkuasa. Terdapat beberapa bukti yang sering diperkatakan di dalam akhbar berkenaan dengan pendedahan rakaman video oleh SPRM yang menunjukkan aktiviti penyeludupan dan beberapa anggota keselamatan kelihatan tidak mengambil tindakan kerana telah dirasuah. Kesimpulannya, sebagai usaha untuk memastikan isu penyelundupan barangan dapat diatasi, berbagai pihak khususnya pihak kerajaan dan masyarakat perlulah berganding bahu dalam memberikan komitmen yang sewajarnya. Sebagai contoh, sekiranya terdapat individu yang mengesan sebarang pergerakan atau kegiatan yang mencurigakan berkaitan dengan penyelundupan, mereka perlulah melaporkan perkara tersebut dengan kadar yang segera kepada pihak-pihak berkuasa. Penerapan sikap berani kerana benar dan takut kerana salah perlulah menjadi pegangan bagi memastikan mereka dapat bertindak dengan berani. Kegiatan penyelundupan barangan di negara ini sewajarnya diberikan perhatian yang lebih mendalam dan telah menjadi ancaman keselamatan yang serius kerana sindiket ini masih lagi berlaku walaupun semasa pelaksanaan tempoh PKP tahun lalu. Bagi mengatasi masalah ini, Dasar Keselamatan Negara sewajarnya dijadikan panduan dan rujukan kerana dasar ini adalah pendekatan strategik dalam membantu hala tuju pengurusan keselamatan negara dan langkah pendekatan yang mempunyai tempoh masa yang bersesuaian. Sekiranya isu penyelundupan ini tidak dapat dibanteras sepenuhnya, maka ianya akan mengganggu gugat keselamatan sosial serta kestabilan ekonomi negara ini. Sekian, terima kasih.